Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat sama-sama untuk kita menghayati kisah perjalanan hidup Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, ruziqtu hubbaha, aku telah dianugerahkan mencintainya, aku telah dianugerahkan cintanya, dan aku mencintai siapa yang mencintainya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan pada malam ini dengan kita mengenang kisah berkenaan dengan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, ya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita tergolong di kalangan mereka yang berputik rasa rindu, kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Masya Allah dengannya menjadikan kita tergolong di kalangan mereka yang Masya Allah terpilih untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran mencintai insan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan baca manaqib Sayyidah Khadijah daripada kitab Al-Bushra fi Manaqibi Sayyidah Khadijah Al-Kubra karangan Al-Imam Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah yang memuliakan kewujudan ini dengan mengutuskan Nabi yang paling pemurah dan semulia-mulia putra, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang teragung dan terpuji, yang memiliki syafaat yang besar dan telaga yang diingini oleh semua orang, iaitu telaga Kausar, sumber kelebihan yang nyata, juga insan yang memiliki ibu bapa dan datuk-datuk yang suci dan mulia, insan pilihan Allah buat alam ini, dan juga penghulu anak Adam, cahaya yang dipindahkan dari generasi ke generasi yang terkenal mulia, kelahiran, pengutusan dan kemunculan baginda sallallahu alaihi wasallam turut menyinari kejadian ini, dan terbitlah mentari hidayah dan makrifat ke atas seluruh makhluk. Selawat dan salam ke atas penghulu sekalian penghulu, pemilik segala sifat dan rupa yang sempurna, yang memiliki cahaya meliputi seluruh alam dan martabat yang tinggi, juga jalan yang benar dan agama yang lurus dan keturunan yang disegani dan kemegahan yang besar. Seterusnya selawat dan salam ke atas kaum keluarga dan para sahabatnya, para isteri dan zuriatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti agamanya. Begitu juga Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang telah dimuliakan kerana berkongsi kehidupan dan berteman dengannya. Beliaulah yang unggul dalam berkhidmat untuk baginda. Beliau juga menyaksikan hari pengutusannya. Bidadari berdiri memberi sokongan kepada seruannya serta menyokong dan membantunya dalam kerja dakwah. Maka insya-Allah pada malam ini kita nak bicara berkenaan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mudah-mudahan masya-Allah berputik rasa rindu kasih kita kepada beliau yang merupakan ibu kepada kita semua. Amma ba'du, sesungguhnya inilah cahaya kenabian dan limpahan rahmat daripada ilahi
yang telah dilalui oleh pena ini bersamanya dalam menyebut kedudukan dan kelebihan Ummul Mukminin yang telah tercatat lama dalam sejarah dunia Islam. Inilah kedudukan isteri pemimpin segala nabi dan rasul, dan terpancar keunggulan akhlak insan yang sempurna. Inilah dia pemimpin umat terakhir dan terdahulu. Saya telah menghimpunkannya supaya setiap majlis dan keramaian akan diharumkan dengannya di bandar maupun desa. Saya telah memilih daripada khabar-khabar terpenting dan himpunan segala athar yang telah tercatat di dalam kitab sirah dan diari perjalanan ulama-ulama. Saya mengambil daripadanya setiap sesuatu yang diterima di sisi para imam hufaz yang muktabar. Syaratnya hadis yang didengarkan bukan maudhu' dan bukan mardud, ya, bukan hadis yang direka-reka dan bukan juga bukan mardud, iaitu yang ditolak. Inilah masa untuk melaksanakan maksud tersebut, diiringi dengan bantuan Allah Maha Pemilik lagi disembah. Maka saya ungkapkan bahawa beliau ialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Jadi ini merupakan nasab Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ya, orang-orang Arab sangat menjaga nasab keturunan sehingga masya-Allah mereka dapat mengingati berpuluh-puluh nama sebelum daripada nama mereka. Kita tidak terlalu mengambil berat, masyarakat kita tak berapa ambil berat berkenaan dengan nasab keturunan yang masya-Allah akhirnya nasab itu hilang. Kita tak kenal moyang-moyang kita dahulu bagaimana. Tetapi masya-Allah orang Arab terkenal dalam penjagaan nasab. Di antara para sahabat yang sangat mahir dalam ilmu nasab ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga Nabi kita katakan ansabukum Abu Bakrin, orang yang paling mahir berkenaan dengan nasab bangsa Quraisy adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar kalau dia jumpa dengan seorang budak Quraisy, tanya nama siapa, bin siapa, maka dia akan dapat cerita balik bagaimana dengan keturunan orang yang berkenaan, kerana Abu Bakar As-Siddiq orang yang mahir dalam ilmu nasab. Maka Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ini nasabnya sampai kepada moyang Nabi SAW yang bernama Qusay bin Kilab al-Asadiyah. Beliau bertemu pada silsilah Nabi SAW pada datuknya yang bernama Qusay, yang telah menghimpunkan semua kabilah Quraisy. Orang-orang Quraisy sebelum zaman Qusay ini berpecah-pecah. Maka disebabkan perpecahan yang berlaku di kalangan bangsa Quraisy, maka pada ketika itu kota Mekah, walaupun orang Quraisy merupakan penduduk asal kota Mekah, tetapi kota Mekah telah dikuasai oleh orang-orang Jurhum disebabkan perpecahan di kalangan penduduk setempat. Maka di zaman Qusay bin Kilab, beliaulah moyang Nabi SAW yang telah bangun menentang penguasaan orang asing terhadap kota Mekah, yang akhirnya masya-Allah seluruh kekuasaan kota Mekah itu, baik urusan Kaabahnya, baik urusan air Zamzamnya, baik urusan menyediakan makan minum kepada tetamunya, dan baik urusan liwak peperangan dan musyawarah persetujuannya, semuanya berada di tangan Qusay bin Kilab, iaitu moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermaksud Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah daripada susur galur garis keturunan yang mulia, yang sama garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kumpulan dan juga keturunan yang terhormat. Ibunya ialah Fatimah binti Zaidah binti Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Maka mulianya disebabkan oleh keturunannya yang suci, yang mana ia adalah keturunan kekasihnya yang termulia, iaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah telah memeliharanya daripada segala kotoran jahiliyah. Allah telah memelihara kesuciannya dan melindunginya daripada segala kecelakaan dengan riayah dan inayah Allah yang agung. Maka beliau digelar sebagai puan suci, iaitu At-Tahirah,
ya, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sudah pun dipanggil dengan At-Tahirah sebelum beliau berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita lihat bagaimana ya, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Allah ya nak mempersiapkan seorang isteri untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketentuan takdirnya, ya, seorang isteri yang sudah menjadi ya orang yang terpandang dan terhormat di kalangan ya, di kalangan kaumnya, yang mudah-mudahan ia juga menjadi asbab ya kepada kelangsungan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal, di saat tidak ada seorang pun yang mempercayai baginda. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid tetap teguh menjadi orang yang mempercayai baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana dengan keteguhan hati beliau, sokongan beliau menyebabkan masya-Allah baginda sallallahu alaihi wasallam semakin kuat dalam menyampaikan dakwah, sekalipun ya seisi dunia pada ketika itu ya tidak berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pada ketika itu tidak kenal apa itu Islam, tidak tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Sayyidah Khadijah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang sudah ternama, seorang yang sudah terhormat sehingga telah pun dikenali dengan At-Tahirah sebelum beliau ya berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertuahlah wanita yang mendapat kurniaan yang mulia ini. Beliau dikenali dengan gelaran Al-Kubra, ya, yang besar, maksudnya puan besar yang terhormat, disebabkan kedudukannya yang hebat pada pandangan orang ramai, dan beliau sememangnya berhak dan utama dalam hal tersebut. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membesar di dalam sebuah rumah yang suci, yang baik leluhur keturunannya, dalam kehidupan yang sempurna lagi baik akhlaknya, dan dikenali dengan kepimpinannya. Beliau dididik dengan sifat mahmudah hingga jadilah Sayyidatina Khadijah semulia-mulia wanita yang telah disempurnakan akalnya dan fizikalnya, sehingga dikenali dengan kecantikan dan kepermurahan. Ahbabuna fillah, di antara perkara yang juga dicatatkan oleh para ulama sejarah berkenaan dengan Sayyidah Khadijah adalah sejak daripada usianya muda beliau tidak suka dengan cara hidup jahiliyah dan penyembahan berhala. Maka dengan sebab itu Sayyidah Khadijah antara orang yang sering kali mendampingi Waraqah bin Naufal, ya, seorang yang menjauhkan dirinya daripada amalan-amalan syirik, yaitu penyembahan terhadap berhala. Maka ya tidak mustahil kerana keakraban Sayyidah Khadijah dengan Waraqah bin Naufal yang menguasai kitab Injil dan juga Taurat telah menjadikan beliau orang yang sudah pun mengetahui maklumat-maklumat berkenaan dengan tanda-tanda Nabi akhir zaman yang akan muncul di kota Mekah. Maka seumpama Allah Subhanahu wa taala sejak daripada Khadijah ini sebelum dikahwinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun dipersiapkan untuk menjadi pembela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang tegas dalam segenap urusannya, pentadbir dan pelaksana yang bijak mentadbir dan mengurus semua tugasnya. Beliau memiliki kecerdasan akal yang kuat dan azam yang tinggi. Ya, bagaimana kita katakan tidak mempunyai keazaman yang tinggi? Beliau seorang yang kematian suami, 2 orang suaminya meninggal dan beliau sendirian membesarkan anak-anaknya, masya-Allah, ya. Bagaimana membesarkan Hindun dan juga Halah, ya, anak kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dalam hal keadaan masya-Allah, ya, beliau seorang yang kuat berdikari menguruskan perdagangan, ya. Pada ketika itu para wanita tidak keluar ikut berdagang, tetapi bagaimana dengan Sayyidah Khadijah, ya, boleh menguruskan dagangannya dengan melantik orang-orang yang dipercayai untuk menguruskan dagangan, ya. Jadi hidupnya sangat tabah dan begitu juga sangat pintar dalam menguruskan kehidupan. Beliau mempunyai pandangan yang luas dan firasat yang tepat serta kesungguhan yang tinggi. Beliau juga mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu akibat.
Allah memperkayakannya dengan pelbagai kenikmatan yang luasnya, kerana suaminya, dua orang suaminya selain daripada Sayyidah Khadijah yang merupakan masya-Allah daripada keturunan bangsawan dan hartawan, dua orang suaminya yang sebelum Rasulullah SAW juga adalah orang-orang yang mempunyai harta yang banyak yang telah meninggalkan kepada Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya harta yang banyak, maka beliau mengupah ramai lelaki untuk menjalankan perniagaannya dengan cara yang halal. Beliau berurusan bersama mereka dengan sesuatu yang jelas, iaitu secara mudharabah, iaitu orang yang berharta memberi hartanya kepada orang lain untuk menggunakan hartanya dalam perniagaan dan beroleh keuntungan yang telah ditetapkan. Masya Allah, Sayyidah Khadijah ni jalankan urus niaga perdagangannya, modalnya dengan cara mudharabah, memberi sejumlah harta untuk digunakan oleh seseorang berdagang. Dalam masa yang sama, orang yang berdagang itu dibayar upahnya, dan kemudiannya keuntungan pula daripada hasil jualan diberikan pula atas persetujuan kedua-dua belah pihak. Jadi cara mudharabah itu sudah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum lagi didatangkan dalam syariat Islam. Lalu jelaslah rahsia-rahsia akhlak yang diredai Allah serta perihal yang baik lagi suci yang sampai daripada cerita kaumnya pada zaman jahiliyah tentang kedudukan yang tinggi, sebuah kedudukan yang suci dan kemasyhuran yang unggul. Maka itulah mutiara yang berharga, yang suci lagi tenang, taman kebanggaan yang banyak dahan, pohon merendang yang memiliki cabang yang baik, serta pohon tunggal yang masak ranum. Sesungguhnya Allah telah mengkehendaki puan yang suci ini supaya berkumpul padanya kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka sampai berita tentang Nabi Muhammad SAW, penghulu segala rasul, kepadanya, dan beliau cuba untuk mengenalinya dengan perhatian yang teliti dan berkeyakinan. Maka beliau mendapati bahawa terhimpun pada baginda itu kurniaan-kurniaannya yang nyata. Sayyidah Khadijah ini mengetahui berita-berita berkenaan dengan Nabi akhir zaman, yang apabila ditelitikan, sifat-sifat itu ada pada diri Rasulullah SAW. Semua orang mengakui kepribadiannya, dan sesungguhnya bagindalah yang diakui dengan ketakwaan, kesucian serta kejujuran. Dan baginda itu seorang yang berkata benar dan yang dipercayai, pemurah yang tiada seumpamanya dan tiada tandingannya. Itu sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Seorang Yahudi pernah mengatakan kepada sekumpulan wanita bahawa akan ada daripada kalangan kalian akan muncul Nabi daripada kalian di kota Mekah. Maka wanita-wanita yang lain mengatakan mentertawakan Yahudi itu. Bahkan mereka mengatakan Yahudi itu tidak siuman. Berbeza dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, beliau mendengar apa yang dikatakan oleh orang itu, dan meyakini bahawa benar suatu masa nanti akan muncul seorang Nabi di tanah Mekah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha telah mengetahui bahawa berurusan dengan insan sebegini akan beroleh kejayaan, dan berurus niaga dengannya jua insya-Allah akan membawa keuntungan. Maka Sayyidah Khadijah binti Khuwailid menawarkan perniagaan kepada orang-orang yang ingin berniaga di musim berdagang ke Syam. Ketika mana bapa saudara Rasulullah SAW Abi Talib mendengar berita bahawa Sayyidah Khadijah sedang mencari orang untuk menguruskan perniagaannya, maka pada ketika itu Abi Talib bertemu Rasulullah SAW, lalu mengatakan kepada baginda Nabi SAW bahawa Khadijah sedang mencari orang yang boleh untuk menguruskan perniagaannya. Sudah sampai masanya. Baginda SAW yang pada ketika itu berusia sekitar 25 tahun, untuk Nabi kita SAW menimba pengalaman baru,
ya pada hakikatnya kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam hidup sebagai seorang yang zuhud, mengembala kambing, ya seumpama sifat para nabi. Ya tidak ada seorang nabi pun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam illa wa yar'al ghanam. Ya nabi-nabi itu kebanyakannya adalah ya bermula dengan memelihara kambing, masya-Allah. Ya kenapa para nabi ini memelihara kambing? Kerana masya-Allah orang yang memelihara kambing ini dia perlu sifat tabah. Ya sebab kambing ini binatang yang banyak kerena. Ya maka para nabi dan rasul bermula dengan ya memelihara kambing, menjadi pengembala kambing untuk melatih diri mereka, masya-Allah, menjadi ya orang-orang hebat yang tabah dengan sifat-sifat dan ragam ya umat. Begitulah hal keadaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau nabi kita tak pergi berdagang pun untuk jiwa dan diri dia, diri baginda sallallahu alaihi wasallam ya sudah tidak mengapa kerana kezuhudan hidupnya itu. Tetapi kerana ya baginda sallallahu alaihi wasallam seorang anak yang sangat patuh kepada orang tuanya, ketika mana orang tuanya mencadangkan, maka dia baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa kalau itulah yang elok pada pandangan bapa saudara ya, pada pandangan ya pakciknya Abi Talib, maka itulah juga yang elok ya pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu Abi Talib ya datang kepada Sayyidah Khadijah lalu mengatakan, wahai Khadijah, ya saya mendengar awak menawarkan dengan 2 ekor unta muda akan diberikan kepada sesiapa yang menguruskan daganganmu. Ya aku datang ya menawarkan Muhammad anak saudaraku, ya tetapi aku tidak restu kalau sekadar Muhammad diberikan dengan 2 ekor unta muda. Ya untuk Muhammad ya aku restu, kata Abi Talib, dengan 4 ekor unta, masya-Allah. Maka pada ketika itu kata Sayyidah Khadijah, wahai tuan yang mulia, kalau tuan minta untuk orang lain pun kami akan terima kerana memuliakan tuan. Ini kan pula tuan minta untuk anak saudaramu Muhammad yang terkenal itu, yakni ya dengan kejujuran, kesopanan dan juga kebaikan akhlaknya, ya kami lebih-lebih lagi gembira dan terima. Maka akhirnya masya-Allah ya baginda sallallahu alaihi wasallam mula menguruskan barang dagangan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ya atas persetujuan bapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Beliau mengambil langkah mengutus seorang kepada baginda dan mementangkan kepada baginda urusan perniagaannya, iaitu supaya baginda memperdagangkan untuknya daripada modal hartanya, dan Sayyidatina Khadijah memberikan kepada baginda lebih baik daripada apa yang diberi kepada pekerja-pekerja yang lain. Sebagaimana ya pekerja-pekerja yang lain, masya-Allah, hanya diberikan dengan 2 ekor unta muda, tetapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dengan 4 ekor unta. Baginda pun menerima tawaran tersebut lalu keluar dari tanah haram ke negeri Syam. Ini adalah perjalanan kedua baginda dan tiada riwayat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bermusafir ke negeri Syam, melainkan pada 2 kali itu pada 2 tahun yang berlainan. Ya, yang pertama ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ya keluar bersama dengan Abi Talib ya berdagang ke Syam. Dan ya kali keduanya Nabi kita keluar di usia 25 tahun, iaitu ketika menguruskan perdagangan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian hufaz dan pakar rujuk yang dipercayai kata-kata mereka, yakni ulama-ulama ya sirah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha mengutuskan bersama baginda pemuda yang bernama Maisarah, berpesan kepadanya supaya berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Maka Allah melontarkan rasa cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati pemuda ini. Itu merupakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa juga yang melihat kepada baginda akan tumpah jatuh kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bertemu dengan baginda sekalipun, masya-Allah, ya pada saat ini menyebut nama Muhammad saja bergetar rasa rindu di dalam hati kita untuk kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pula Maisarah yang melihat susuk tubuh ya yang sangat indah ya bulan purnama itu di hadapan beliau ya kekasih Allah yang dimuliakan.
Maka Allah melontarkan rasa cinta terhadap Nabi SAW di hati pemuda ini sehingga kecintaan itu menguasai akal dan lubuk jiwanya. Dia berkhidmat dengan Nabi SAW dengan penuh tulus ikhlas. Dia menemani baginda SAW sebagai sebaik-baik teman. Ya, kenapa Sayyidah Khadijah berpesan supaya perhatikan tingkah laku baginda SAW? Ya, kata para ulama adalah kerana Sayyidah Khadijah sudah pun ada maklumat berkenaan dengan tanda-tanda Nabi akhir zaman yang telah didengari ya daripada ya kalam-kalam wahyu ya daripada kitab Taurat dan juga Injil ya daripada Waraqah bin Naufal. Maka sebab itulah kita lihat betapa dalam kehidupan Sayyidah Khadijah sangat-sangat rindu saat dan detik waktu Nabi kita menerima wahyu. Dan saat Nabi kita menerima wahyu, Sayyidah Khadijah ya tidak lagi menunggu ya, langsung bertemu Waraqah bin Naufal untuk mengesahkan ya akan wahyu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat dengan mata kasarnya sebahagian daripada rahsia-rahsia dan mendengar dengan telinganya sendiri sebahagian daripada berita yang pernah didengarinya. Antara perkara itu apa yang diceritakan oleh rahib yang bernama Nastura ya saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya sampai di suatu tempat ya di Syam ya rahib Nastura ini ya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini adalah benar, bukan khayalan atau khurafat. Si rahib berkata bahawa dia pernah melihat semulia-mulia kekasih Allah turun berteduh di bawah pokok di sana. Siapakah gerangan si dia yang mengatasi kehebatan sinaran cahaya purnama itu? Maisarah menjawab, dia adalah seorang lelaki daripada keturunan yang mulia dari tanah haram. Masya Allah. Ketika mana ya pedagang-pedagang singgah untuk mengambil bekalan dan merehatkan diri, kebiasaannya pedagang-pedagang ini Masya Allah ya di zaman itu mereka akan berpoya-poya, mereka akan bersukaria dengan minuman dan sebagainya. Berbeza dengan Nabi SAW, Maisarah perhatikan baginda SAW ya menjauhkan diri daripada hiruk pikuk dan kegembiraan orang lain yang sedang berpesta. Bahkan Nabi kita pergi duduk ya merenung kehidupan ini dalam hal keadaan bersendirian di bawah sepohon ya di bawah sepohon kayu. Masya Allah ya di bawah sepohon kayu yang dikatakan Syajaratul Anbiya, pohon di mana para nabi berteduh di bawahnya. Masya Allah. Maka si rahib yang percaya terhadap apa yang dikatakannya itu pun berkata, tidak pernah siapa pun duduk berteduh di bawah pokok ini melainkan dia seorang nabi atau seorang rasul. Masya Allah. Kemudian beliau berkata kepada Maisarah, adakah mata merahnya sepanjang masa? Maksudnya ya ada pada bahagian mata putih Rasulullah SAW, ada bahagiannya titik-titik merah ya dalam mata baginda SAW. Itu salah satu daripada tanda kenabian yang dinyatakan dalam kitab Taurat dan juga Injil. Maisarah berkata, ya. Lalu rahib itu berkata, ini adalah nabi yang terakhir. Bertuahlah orang yang membenarkan baginda. Kemudian pada masa itu juga berlaku perselisihan antara penghulu segala nabi itu dan seorang lelaki yang tinggal berdekatan kawasan itu. Perselisihan itu melibatkan nilai pembelian barang dagangan. Maka lelaki itu berkata kepada baginda SAW, bersumpahlah kamu dengan nama Lata dan Uzza. Sumpah seperti ini adalah suatu kebiasaan ketika itu dalam keadaan seumpama itu. Maka penghulu segala penghulu itu menyatakan, demi Allah, aku tidak bersumpah dengan nama kedua-dua berhala itu. Masya Allah. Ini jelas lagi menunjukkan sifat ya kenabian baginda SAW yang tidak sukakan kepada penyembahan berhala. Bahkan menyebut nama berhala pun ya tidak mahu di mulut baginda SAW. Dan sesungguhnya apabila saya menoleh daripada kedua-duanya, maka lelaki itu pun berkata, saya ikut katamu dan pandanganmu. Kemudian dia berkata kepada Maisarah, demi Allah, Nabi ini telah membahagiakan kami dengan kehadirannya di pasar kami ini. Demi Allah, inilah Nabi yang ternyata sifatnya di dalam kitab di sisi agama kami. Selain itu, Maisarah pernah melihat satu kumpulan awan
memayungi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh yang singkat pada waktu tengah hari. Dikatakan juga dalam satu riwayat bahawa Maisarah melihat dua malaikat memayungi penghulu dua alam. Masya Allah. Dan setelah Nabi SAW menyempurnakan tugasnya dan menjual barang dagangannya, baginda kembali ke Mekah. Nabi kita SAW berdagang dengan penuh keuntungan. Ya, apakah rahsia kejayaan baginda SAW dalam berniaga? Para ulama sirah mengungkapkan antara kejayaan baginda SAW ialah kejujuran. Baginda SAW terus memaklumkan berkenaan dengan modal pokok. Ya, modal pokok barang ini sebanyak ini. Ya, berapa yang tuan nak tawarkan? Ya, maka pada ketika itu baginda SAW menerima tawaran orang yang menawarkan dengan harga yang tinggi. Maka ya, sikap baginda SAW yang berbuat demikian telah menimbulkan rasa gembira para pedagang, suka untuk berdagang dengan baginda, berurus niaga dengan baginda kerana kejujurannya. Langsung memaklumkan, tidak seperti peniaga-peniaga yang lain ya, yang kalau boleh modal akan disembunyikan berapa nilai ya sesuatu barang ya, dan modalnya kerana bimbang ya, kalau ya orang yang membeli beranggapan ya dia nak untung lebih dan sebagainya. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur, hatta dengan Nabi kita masya-Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam maklumkan nilai barangan ini berapa dan berapa harga yang tuan sanggup tawarkan. Maka orang yang berurus niaga dengan baginda sangat senang hati. Dalam masa yang sama Nabi kita sangat prihatin ketika mana seseorang datang dan orang itu sangat-sangat memerlukan barang yang ditawarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang itu tidak mampu membayar dengan harga yang lebih kecuali dengan harga modal sahaja. Maka untuk orang seperti itu Nabi kita berikan dengan jualan harga modal sahaja. Masya Allah ya. Sebab apa? Keuntungan yang ditawarkan oleh orang lain yang dah bayar banyak ya, digunakan untuk menampung ya pada bahagian ya, pada jualan yang masya Allah sekadar mendapat harga modal saja ya. Selain daripada itu, wajah baginda sallallahu alaihi wasallam yang berseri-seri, penampilan baginda ya, sebagai seorang nabi yang sangat indah ya, tak terkata, semua itu menarik perhatian orang untuk ya senang hati berurus niaga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Semua full package ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebijaksanaan, karisma dalam berbicara, kemudian masya Allah ya kata-kata yang meyakinkan, dan begitulah juga kejujuran, sehingga menyebabkan ya Maisarah juga sangat kagum bagaimana ya dengan rombongan dagangan yang begitu ramai yang diutuskan oleh Sayyidah Khadijah, tetapi masya Allah jualan baginda sallallahu alaihi wasallam terlebih awal habis keseluruhannya disebabkannya kejujuran dan ya keindahan baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Kira-kiranya bagaimana orang yang masya Allah rupanya sudah bagaikan bulan purnama, kemudiannya dengan senyumannya yang sangat indah ia melayani orang lain dengan tabah dan sabar dalam urus niaga ya perniagaannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah dan mendapat keuntungan yang banyak. Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha berasa amat gembira dan memuji baginda sallallahu alaihi wasallam kerana usahanya yang baik. Lalu beliau memandang baginda dengan pandangan mulia dan penuh penghormatan serta keagungan dan mengurniakan buat baginda sallallahu alaihi wasallam segala-galanya, yakni ya bayaran dan juga ya pemberian ya keuntungan. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kesan yang mendalam di dalam jiwa Sayyidatina Khadijah. Lalu beliau meletakkan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam dirinya dengan kedudukan yang hebat. Hal ini bertambah hebat setelah Maisarah menceritakan segala tanda-tanda yang dilihatnya, masya Allah. Bila Maisarah cerita berkenaan dengan apa kata-kata ya pendeta Nastura ya berkenaan dengan tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah keutamaan yang dicari-cari oleh Sayyidah Khadijah selama ini. Itulah kerinduan di hati Sayyidah Khadijah kerana hidupnya tidak suka dengan penyembahan berhala, tidak suka dengan penindasan-penindasan orang yang berkuasa di kota Mekah. Sentiasa mengharapkan akan timbul
sinar agama yang boleh membimbing ummah untuk membawa ummah ini dalam kebaikan dan kerahmatan. Maka Masya Allah, apabila Maisarah menceritakan satu persatu pengalamannya, maka itu memutikkan rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda keajaiban luar biasa yang tidak lain dan tidak bukan merupakan tanda kenabian yang nyata. Maisarah menceritakan kepada Sayyidatina Khadijah tentang awan yang melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebaik-baik kawan dan teman kepada baginda Nabi. Begitu juga tentang unta yang taat dan bumi yang dilipatkan untuk baginda berjalan di jarak yang panjang dalam masa yang singkat, serta bantuan Allah Subhanahu wa taala yang jelas mengiringi baginda di dalam perjalanan. Pepasir-pepasir dan batu batan menjadi lembut di bawah telapak kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut tempat-tempat yang dipijak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lembut disebabkan ini menjadi tanda tempat pernah sampai baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesemua itu telah difahami oleh Maisarah dengan hatinya dan dilihat dengan matanya sendiri. Maisarah menceritakan kepada Sayyidatina Khadijah segala yang dilihatnya mengenai perjalanan kehidupannya yang baik itu, pada akhlak dan cara baginda berurusan, beserta apa yang telah diketahui tentang perbicaraan baginda sallallahu alaihi wasallam yang benar itu. Begitu juga amanahnya yang hebat dan akhlak serta agamanya yang mulia. Maka segala sifat dan akhlak yang tinggi itu diakui dan amat diyakini oleh mereka. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha merasakan sesuatu yang ganjil tentang gambaran dan hakikat kekasih Allah itu. Hatinya gelisah terganggu. Beliau telah menolak sebelum ini pinangan ramai lelaki yang mempunyai harta dan kedudukan yang tinggi, dan mereka pulang dalam keadaan yang sedih kerana penolakan pinangan mereka yang bersungguh-sungguh itu. Tatkala Allah mengkehendaki kebahagiaan yang berkekalan untuknya dengan tidak melepaskan peluang untuk berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kemuliaan dan kelebihannya mengatasi sekalian kaum wanita. Nampak pada Sayyidatina Khadijah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mutiara yang terpendam dan tersembunyi yang waktunya sudah tiba untuk diisytiharkan. Maka terbuktilah bagi Sayyidatina Khadijah bahawa baginda itu adalah satu khazanah yang amat bernilai untuk diusahakan. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha memilih baginda sallallahu alaihi wasallam yang suci dan dipercayai untuk dirinya. Itulah penghulu anak Adam keseluruhannya, iaitulah insan yang terserlah cahaya di wajahnya sebagai petanda kepintaran dan keindahan. Begitu juga segala ciri kesempurnaan dan ketinggian yang jelas ke atasnya petanda-petanda penguasaan. Isyarat-isyarat kebijaksanaan dan kepimpinan muncul daripadanya. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha tidak melakukan apa-apa melainkan mengutuskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam serta menawarkan dirinya sebagai isteri untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun melamar utusan terhebat dan nabi yang termulia. Allah berselawat dan menyampaikan kesejahteraan buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahbabuna fillah, tindakan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha itu merupakan perkara yang mungkin dianggap sebagai mencarikan adat, di mana Masya Allah seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dikahwini oleh seorang lelaki, Masya Allah. Tetapi Masya Allah, itulah suatu contoh yang sangat baik yang telah ditunjukkan oleh Ummul Mukminin ketika mana Masya Allah mendapati insan yang terbaik untuk dijadikan sebagai teman dalam hidup, bahkan untuk melayari bahtera perkahwinan yang penuh dengan cabaran, memerlukan seorang yang tabah, seorang yang sabar, seorang yang mempunyai daya kepimpinan yang hebat, yang baik, Masya Allah. Yang semua itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sudah pun mendengar berita-berita berkenaan dengan
dengan tanda-tanda kenabian dan khabar-khabar akan diutuskan seorang nabi, maka itu semua memekarkan lagi kerinduannya dan juga keazamannya untuk tidak melepaskan peluang untuk menjadi mi'wan, pembantu yang terbaik kepada nabi itu saat diutuskan nanti. Masya Allah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak bapa saudaraku, sesungguhnya aku ingin berkahwin denganmu kerana hubungan kerabat dan kemuliaanmu serta kedudukanmu yang tinggi." Masya Allah. Bukan disebabkan hal-hal yang lain, tapi kenapa? Kerana kemuliaan dan kedudukanmu, yaitu apa? Akan menjadi seorang nabi dan rasul. Dalam satu riwayat daripada Al-Wafidi diceritakan Sayyidatina Khadijah mengutuskan Nafisah binti Umayyah. Beliau agak malu untuk menyatakan sendiri hasratnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diminta Nafisah untuk menyampaikan hasrat hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafisah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apa yang menghalangmu daripada berkahwin?" Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa, yakni tidak ada harta untuk berkahwin." Nafisah berkata lagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Walaupun engkau dijamin serta dipelawa dengan harta, kecantikan, kedudukan setaraf denganmu." Baginda bertanya, "Siapakah gerangannya?" Nafisah berkata kepada baginda, "Khadijah." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersetuju. Dan Sayyidatina Khadijah melihat akan ketakwaan dan kezuhudan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan berasa malu untuk seorang wanita yang hartawan seumpama Sayyidah Khadijah bukan lagi mencari pada kekayaan, bukan lagi mencari pada kesenangan duniawi, tetapi Masya Allah yang dicari adalah ketenangan dalam kehidupan, kesejahteraan untuk melayari bahtera perkahwinan dengan mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diketahui juga akan awan yang memayungi baginda sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan bakal diutuskan tiba nabi akhir zaman dan kini masanya sudah tiba. Maka Sayyidatina Khadijah pun mengajak baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin, dan betapa keadaan orang-orang bijak menyampaikan segala cita-cita. Masya Allah. Jadi dipuji bagaimana dengan Sayyidatina Khadijah, seorang yang bijak, menyampaikan hasrat hatinya itu melalui Nafisah. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan nabinya untuk bersetuju dengan lamaran Sayyidatina Khadijah. Maka ini adalah satu langkah yang diberkati dan mendapat restu daripadanya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan bapa saudaranya yang mulia, dan mereka sekaliannya menyokong kata-kata ini. Maka bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah tampil berbicara dengan bapa saudara Sayyidatina Khadijah. Dikatakan itu adalah ayahnya, namun sebenarnya ayah beliau Khuwailid telah pun meninggal dunia sebelum berlakunya peperangan Fijar. Peperangan Fijar ni peperangan yang berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia belasan tahun, dan peperangan itu berterusan bertahun-tahun lamanya. Maka dikatakan Khuwailid ini sudah pun meninggal dunia sebelum perang Fijar. Setelah itu datanglah para pembesar Quraisy dan Abu Talib yang mengetuai mereka. Abu Talib adalah lisan bagi mereka, dan beliau yang berbicara ketika itu dalam melaksanakan urusan peminangan. Maka beliau berkata, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita ini daripada keturunan Ibrahim, tanaman Ismail, yakni daripada keturunan Ismail, dan daripada salasilah Ma'ad dan cabang daripada keturunan Mudar, dan menjadikan kita ini orang-orang yang menjaga rumahnya, yakni Ka'bah, dan para pemimpin di haramnya, dan menjadikan untuk kita rumah yang dikunjungi dan sebuah tanah haram yang aman, serta menjadikan kita sebagai pemerintah kepada semua. Kemudian anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah
lebih hebat jika dibandingkan dengan lelaki yang lain walaupun kurang hartanya. Kerana harta itu adalah bayangan yang akan hilang dan suatu perkara yang akan menjadi penghalang. Kamu semua telah mengetahui tentang keturunan Muhammad ini. Maka dia telah meminang Khadijah binti Khuwailid. Dia berusaha untuk hantaran mas kawin tunai dan didahului daripada hartaku sekian-sekian jumlahnya. Demi Allah, setelah ini dia akan menjadi suatu berita yang indah dan berita yang hebat dan perkara yang dahsyat yang akan dibicarakan oleh manusia, Masya Allah. Sehinggalah pada saat ini, malam ini, kita masih lagi bercerita berkenaan dengan kisah perkahwinan itu. Kemudian bangunlah Waraqah bin Naufal lalu berkata, segala puji bagi Allah yang menjadikan kami seperti yang kamu sebutkan itu dan memuliakan kami seperti yang kamu kirakan itu. Waraqah adalah sepupu kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi beliau mewakili keluarga Sayyidah Khadijah. Maka kamilah ketua orang-orang Arab dan pemimpin mereka. Kamu juga adalah daripada golongan itu. Kaum ini tidak menafikan kelebihan kamu semua. Tiada juga seorang daripada manusia yang menolak kebanggaan dan kemuliaan kamu semua. Kami juga suka untuk menghubungkan talian dengan kamu semua. Maka bersaksilah semua orang Quraisy ke atasku bahawa aku telah pun mengahwinkan Khadijah binti Khuwailid untuk Muhammad bin Abdullah dengan 400 dinar. Ya, sahabat-sahabat yang ada kalkulator tolong kira. 400 dinar kalau nak dikira dengan duit RM kita, didarabkan dengan 850 ringgit. 400 dinar darab dengan 850 ringgit. Cuba kira dapat berapa sebenarnya. Berapa harga mas kawin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau berdiam dan Abu Talib pun berkata, aku hendak bapa saudara Khadijah juga bersama dengannya. Kerana pada ketika itu sudah sampai kepada pengetahuan Abi Talib bahawa bapa saudara Khadijah, Sayyidah Khadijah agak kurang berkenan untuk perkahwinan itu, kerana mengenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berharta, seumpama anak saudaranya yang berharta, masya-Allah. Maka apabila majlis itu berlangsung 340,000, Masya Allah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang tolong kira, Masya Allah. 340,000 itulah mas kawin yang dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi Abu Talib nak dengar juga sepatah kata daripada bapa saudara Sayyidah Khadijah. Maka apabila momen itu, Masya Allah, keadaan itu menyaksikan bagaimana kedua-dua belah pihak, baik daripada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam mahupun daripada Waraqah bin Naufal yang berbicara mewakili keluarga Khadijah, sudah menunjukkan betapa akrab dan juga betapa manisnya pertemuan itu. Maka pada ketika itu apabila melihat semuanya menyokong perkahwinan tersebut, maka bapa saudara Sayyidah Khadijah juga diminta untuk bersuara. Maka pada ketika itu bapa saudaranya berkata, wahai orang-orang Quraisy, bersaksilah kamu semua bahawa aku telah pun menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Maka semua tokoh Quraisy pun menyaksikan hal itu. Telah diceritakan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, sesungguhnya Nabi SAW membelanjakan mas kawin sebanyak 20 barakah yang baik. Dan ada yang menyatakan mas kawin Sayyidatina Khadijah 12,5 uqiyah daripada emas. Dan kesemua itu tidak bercanggah dengan apa yang dikatakan di dalam khutbah Waraqah bin Naufal, iaitu 400 dinar, bahawa hantarannya adalah 400 dinar, yang mana boleh disepadankan di antara kedua-dua hal yang disebutkan tadi, baik dengan 20 barakah ataupun 12,5 uqiyah, nilainya adalah, Masya Allah, hanya 400 dinar.
Jadi adalah tidak tepat kalaulah orang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang miskin, masya-Allah, seorang yang tidak berharta. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang hidup dalam cara zuhud, tetapi bukanlah nabi kita orang miskin. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang dermawan, hatta dengan harta baginda banyak diberikan kepada orang lain. Bukan Sayyidah Khadijah seorang sahaja yang nabi kita bayar dengan 400 dinar, bahkan banyak lagi perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda yang lain juga nabi kita bayar dengan harga 400 dinar. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih 1 atau 2 ekor kambing dan menyenangkan hati sahabat-sahabat dengan mengadakan kenduri, dan mereka terlalu gembira, dan telah terbitnya kebahagiaan dan telah hilang kesedihan dan kesengsaraan. Maka tenanglah hati-hati mereka, keseronokan dan kegembiraan juga turut terpancar, segala kebahagiaan turut menjelma. Abu Talib berkata, segala puji bagi Allah yang menghilangkan segala kesulitan dan kesedihan dalam hidup kami. Kata-katanya yang disyairkan mengatakan, la tazhadi khadiju fi Muhammadin najmun yudhi'u ka idha'il farqadi. Tidaklah Khadijah itu terhias pada diri Muhammad suatu bintang yang bersinar seperti sinaran mentari yang besar. Ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ketua kepada Bani Adnan, 2 lelaki juga pernah mengahwininya. Yang ini cerita bagaimana suami kepada Sayyidah Khadijah sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah Hindun bin Abi Halah bin Zarah daripada Bani Adi, dan Atik bin Ain bin Makhzum al-Quraisy. Dan riwayat telah berselisih pendapat dalam menentukan turutan yang pertama dan yang kedua. Ini adalah kerana tiada nas yang jelas yang dapat disandarkan kepadanya. Sayyidatina Khadijah mempunyai zuriat daripada kedua-dua suami itu. Mereka ialah Abdul Manaf dan Hindun, kedua-duanya daripada suaminya Atik, dan dikatakan bahawa Hindun telah memeluk Islam dan menjadi salah seorang sahabat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan diperakui kebenarannya. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha melahirkan seorang anak bernama Hindun bin Abi Halah. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat daripada kalangan yang menyaksikan perang Badar dan perang Uhud. Beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis yang masyhur bagi menyifatkan diri baginda. Kalau kita baca kitab Syama'il, ada berkenaan dengan Hindun bin Abi Halah. Bagaimana dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib mengatakan, aku bertanya kepada pak cikku. Kerana Hindun ini adalah abang tiri kepada Sayyidah Fatimatul Zahra, anak tiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gugur ketika peperangan Jamal bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, setelah mereka mengatakan bahawa beliau meninggal dunia di Basrah akibat penyakit taun yang meragut 70,000 nyawa, dan kesemua mereka adalah orang-orang Islam. Maka orang ramai disibukkan dengan jenazah yang ramai, dan tidak diketahui yang mana satu jenazah Hindun, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang mengangkat jenazah Hindun. Lalu seorang wanita yang mengenalinya menjerit dan menyatakan syairnya, wa Hindah ibnu Hindah wa Rabiba Rasulillah. Aduhai Hind, aduhai Hind, aduhai anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ekoran daripada itu tiada satu jenazah pun yang ditinggalkan. Orang ramai mengerumuninya, maka setiap tempat pun dipenuhi dengan mereka. Jenazahnya hanya diusung di atas hujung jari jemari mereka. Sesetengah menyebut bahawa di antara mereka yang meninggal dunia dalam peristiwa tahun itu adalah anak si Hind ini. Beliau juga dinamakan Hind, dan percanggahan hal ini sudah diketahui ramai. Pertuturannya amat fasih, jelas bijak menyifatkan sesuatu
dan juga baik orangnya. Hindun terkenal dengan kemampuan menyifatkan orang dengan bahasa yang indah. Beliau pernah menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sejelas-jelasnya. Ini menunjukkan kemahirannya dalam bidang sastra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkannya sebagai seorang yang rajin dan tekun. Hind sering mengatakan, "Akulah manusia yang memiliki ibu bapa yang termulia. Saudara lelakiku ialah Al-Qasim, manakala saudara perempuanku adalah Fatimah yang mendapat rahmat dan kemuliaan di sisi Allah. Ayahku Rasulullah, ibuku adalah seorang sahabiyah." Masya Allah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha juga memiliki dua anak lelaki daripada Abu Halah. Mereka adalah At-Tahir dan seorang lagi adalah Halah, dan At-Tahir tidak dikenali ramai. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengalami banyak peristiwa yang menarik bersama suaminya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang wahyu tidak akan disebutkan, melainkan namanya disebut bersamanya, supaya kita dapat mengenali kedudukan dan kelebihan wanita hebat ini. Ketahuilah bahawa perkara pertama yang dimulakan atas kenabian yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda tidak akan melalui sepohon pokok atau tidak juga satu ketul batu, melainkan benda itu akan berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Begitu juga perkara yang pelik dan antara yang termasyhur adalah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan sentiasa berlaku. Baginda tidak melihat sesuatu dalam mimpinya, melainkan perkara yang akan dilihat di alam nyata. Ya, apa yang Nabi kita tengok dalam mimpinya nampak langsung ya daripada alam nyata, ya, nampak langsung berlaku ya dalam realiti kehidupannya. Lalu Allah berkehendakkan supaya baginda berkhalwat, maka tiada lagi yang paling disukai baginda melainkan duduk seorang diri, iaitu berkhalwat. Ya, ini di antara masya-Allah ya, di antara hikmah ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah persiapkan Sayyidah Khadijah sebagai isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah mengetahui serba sedikit berkenaan dengan tanda-tanda Nabi akhir zaman, bahkan orang yang sudah berputik rasa tekad dan kerinduan untuk melihat realitinya suami yang telah ya mengahwininya itulah adalah Nabi akhir zaman. Dan orang yang masya Allah ya disebabkan usianya lebih berusia, seorang janda yang sudah berusia, maka pada ketika itu masya Allah orang yang sudah pun melalui jerih payah kehidupan dan tidak lagi banyak ragam seumpama dengan seorang gadis ya. Kalau dengan berkahwin dengan seorang gadis, mungkin sikap cemburunya, mungkin juga dengan perlukan perhatian lebih dan sebagainya. Tetapi masya Allah seolah-olah Allah telah mempersiapkan Sayyidah Khadijah ya dengan persiapan yang sangat rapi, sehingga masya Allah beliau menjadi seorang isteri yang tabah walaupun suaminya pergi beruzlah ya, tak mempersoalkan. Bahkan masya Allah berulang alik suami itu datang balik mengambil bekal ya, tidak dipertikaikan. Kenapa berbuat demikian? Kenapa? Sebab hatinya sendiri tak sabar-sabar untuk menanti detik wahyu Allah yang pertama buat suaminya itu ya, pengisytiharan langit bahawa suaminya lah ya rahmatan lil alamin. Itulah yang dinanti-nantikan oleh Sayyidah Khadijah masya Allah ya, dengan penuh tabah dan sokongan yang padu ya. Kita lihat bagaimana ketika mana Nabi kita pulang dalam hal keadaan kebingungan, dalam hal keadaan kerisauan, dalam hal keadaan ya menggigil seluruh tubuhnya, Sayyidah Khadijah seolah-olah orang yang sudah pun bersedia menghadapi situasi itu dengan tenang dan tabah, memberikan sokongan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung malam besok kita akan sambung malam besok peristiwa di Gua Hira mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan istifadah daripadanya. Mohon maaf kalau ada tersalah cakap dan sebagainya ya. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat selesaikan kitab ni dalam masa 3 malam dan saya yakin dan pasti betapa hati tiap-tiap orang daripada kita mekar rasa kerinduan yang sangat-sangat mendalam kepada ibunda kita
Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ruziqtu hubbaha, aku dianugerahkan cintanya dan aku mencintai siapa yang mencintainya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang beroleh kasih dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.